Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, syukur pada Allah masih lagi diberikan peluang untuk kita, alhamdulillah ya, untuk kita bersama-sama bertemu di page Abu Fatih, insya-Allah, untuk sedikit perkongsian ataupun lebih bersembang lah sebenarnya ya. Dan insya-Allah ya, juga kita perlu bersyukur banyak-banyak kepada Allah SWT, kerana sehingga kini ya, masih lagi diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk apa orang kata ni, memberikan kita kebebasan berada di negara sendiri ya, yakni lain tak bukan iaitu nikmat kemerdekaan ya. Nikmat kemerdekaan ni sebenarnya adalah satu nikmat yang besar juga sebenarnya, yang mana dapat memberikan kita peluang untuk melaksanakan apa sahaja, terutama sekali ya tentang ibadah kita ya. Senang untuk kita melakukan ibadah, senang untuk kita melakukan apa sahaja yang dituntut oleh agama khususnya, dan juga yang dituntut dalam kehidupan kita seharian ya, untuk kita apa orang kata ni, mencapai kejayaan dalam kehidupan di akhirat dan di dunia ya. Akhirat dulu baru dunia, insya-Allah ya. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Insya-Allah di kesempatan ini juga insya-Allah hamba akan kongsikan ya cerita, walaupun mungkin ada juga cerita, hamba akan cuba kongsikan juga cerita tentang yang berkaitan dengan kemerdekaan ya. Di samping itu juga kita cuba selit-selitkan cerita-cerita yang dikirimkan untuk kita kongsikan bersama ya. Semoga ianya bermanfaat dan semoga ianya dapat dijadikan apa orang kata ni, panduan dalam kehidupan kita. Kerana insya-Allah ya, cerita daripada pengalaman orang ini insya-Allah ya, pastinya ya akan dapat kita jadikan sebagai rujukan kita kalau ianya terjadi pada diri kita juga, insya-Allah. Dan insya-Allah juga ya, saya menyeru hamba menyeru pada semua rakan-rakan yang ada kisah dalam kehidupan. Pastinya ya, setiap daripada kita mempunyai pengalaman yang berbeza ya. Minta maaf, hamba terpaksa live dalam kereta sebab hamba berada di Ampang, di rumah mak mentua hamba. Jadi tidak ada tempat yang sesuai ya, kereta lah tempatnya ya, insya-Allah. Tapi insya-Allah kita cuba dapatkan manfaat sebaik mungkin dalam pertemuan kita ini, insya-Allah ya. Maklumlah sempena hari kemerdekaan esok dan ambang kemerdekaan malam ini ya, insya-Allah. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Sebenarnya untuk introductionnya ya, hamba ingin cuba ya, dah lama tinggalkan sebenarnya, ingin cuba untuk membacakan ya satu syair. Mana pula pergi phone ni? Okey, satu syair yang mana telah diviralkan oleh seorang guru sekolah. Nama begitu mungkin dendangan iramanya berbeza, kerana irama yang didendangkan oleh guru tersebut adalah irama syair hiasan ya. Nama hamba akan cuba kongsikan dalam apa orang kata ni, dalam irama selendang delima, insya-Allah ya. Baik, lama dah tinggal ni, sejak daripada zaman sekolah lagi, dan insya-Allah walau macam mana kita cuba untuk membangkitkan semangat ya, kemerdekaan, insya-Allah. Syair bertajuk Malaysia Tercinta ya, insya-Allah. Baik. Ya, dengarkan ya, insya-Allah. Anak Melayu, maaf, silap dah. Subhanallah, bukan anak Melayu, aku Melayu kejap. Aku Melayu, anak Malaysia, lahir di bumi yang kaya raya, bertuah sungguh rasa di jiwa, hidup senang tiada sengsara.
negara ini merdeka sudah lebih 5 dekad tidak dijajah, rakyat bebas tidak gundah, pergi ke mana terasa indah, berbilang kaum bersatu padu, Islam, Buddha maupun Hindu, hitam putih atau kelabu, boleh berpakat, mampu bersatu. Songket sutera dan juga sari, teluk belanga, batik dan doti, cantik berseri, berwarna-warni, satu negara penuh harmoni. Baik, setakat itulah ya. Kalau ikutkan panjang lagi, tapi insya-Allah ya, setakat perkongsian untuk kita jadikan sebagai semangat lah. Walaupun mungkin irama selendang dan lima untuk syair ni agak apa orang kata ni leleh sikit kan. Tapi insya-Allah ya, baik-baik perkataan yang disusun daripada syair tersebut ya, semoga dapat terus mengikat tali perpaduan dalam negara kita, khususnya negara yang berbilang bangsa ini ya, insya-Allah ya, kukuhkan perpaduan dan juga ya pastikan keamanan sentiasa terjaga, dan juga apa nama tu, jaga ikatan perhubungan sesama kita ya, sesama bangsa ya, sesama bangsa dan juga sesama agama. Bukan sesama lah, maksudnya dalam dalam berbilang bangsa dan berbilang agama ini ya, kita perlu jaga, sebab inilah nikmat yang agak besar dalam negara kita ya, yang telah mencapai kemerdekaan selama 63 tahun ya. Malaysia prihatin ya, apatah lagi kita sekarang ni diuji, bukan hanya kita ya, tetapi di seluruh dunia. Namun begitu kita juga diuji. Oleh yang demikian, insya-Allah ya, kita sama-sama pastikan bahawa ya, kita bersatu hati untuk kita memerangi ya, apa orang kata ni, Allahumma salli ala Muhammad, musuh ya, musuh yang tak dapat dilihat ini namun boleh membunuh, dan ianya boleh merebak dengan cepat sekali ya. Apatah lagi dengan mutasi-mutasi yang berlaku terhadap COVID ini sendiri ya, virus itu sendiri yang menyebabkan ianya mudah tersebar dan cepat tersebar ya. Jadi kena berhati-hati. Allahumma salli ala Muhammad. Baik, Allahu Akbar. Amba juga sebenarnya merancang untuk berkongsi kan, sebelum kita pergi kepada perkongsian tentang cerita ya, cerita tentang kisah kehidupan, amba nak kongsikan sedikit ya, ataupun tentang kemerdekaan ya, nak berkata sedikit, nak bersembang sedikit ya dengan rakan-rakan. InsyaAllah kalau ada rakan-rakan yang sudi untuk live bersama ya, silakan, tak ada masalah ya, boleh request di bawah ya, kemudian hamba akan bawa sekali ya, hamba terpaksa tukar mic lah ya, kena ada masa lah sikit ya. Namun walau macam mana pun
kita buka ruang untuk malam ini. Kalau ada rakan-rakan nak sama-sama bersembang, terutama sekali mungkin ya ayah-ayah, ibu-ibu kita yang yang pernah melalui kemerdekaan itu sendiri, ya, liku-liku perjuangan kemerdekaan, ya, silakan, jangan malu-malu, jangan segan-segan, ya. Di bawah tu ada request untuk live bersama, ya, dan insya-Allah, ya, kita boleh bersembang-sembang, ya, insya-Allah, ya. Mungkin ada ya pengalaman-pengalaman yang nak dikongsikan untuk pendengaran kita bersama, insya-Allah, ya. Sememangnya kalau ikutkan pertemuan malam ini memang berancang, tapi rancang macam-macam tu ialah, ya. Maksudnya tidaklah berada di studio ke di tempat yang khusus, ya. Oleh kerana memang ada perancangan untuk datang ke Ampang untuk melawat ibu mertua, bapa mertua hamba di sini. Jadi terpaksalah hamba live di dalam kereta, ya. Tempat yang paling privacy, ya. Tapi kalau bunyi bising enjin dan sebagainya itu minta maaf, minta ampun lah, ya, insya-Allah. Walau macam mana pun, ya, semoga pertemuan, ya, sembang-sembang kita tentang kemerdekaan sikit sebenarnya, ya, yang nak sentuh, tetapi lebih kepada penceritaan, ya, tentang pengalaman hidup yang mungkin tak ada kena-mengena, tetapi ini adalah introduction, ya, terhadap insya-Allah perkongsian yang seterusnya dari semasa ke semasa, ya, untuk page Abu Fatih ini, insya-Allah, ya, kita akan cuba maksimiskan ataupun Allahumma salli ala Muhammad, kita cuba untuk Allahu Akbar, memperbanyakkan lagi, ya, manfaat bersama yang boleh kita kongsikan, ya, terutama sekali yang hamba sangat-sangat suka dengar sendiri dan hamba ingin kongsikan pada rakan-rakan adalah pengalaman hidup rakan-rakan kita di luar, ya, insya-Allah. Jadi rakan-rakan ataupun pendengar-pendengar, ya, penonton-penonton, ya, bolehlah, ya, kirimkan, ya, pengalaman hidup anda, ya, tak kisahlah tentang apa saja, boleh kongsikan kepada hamba melalui email ataupun boleh send melalui messenger, ya. Insya-Allah hamba akan pilih, ya, kisah-kisah yang menarik, yang mempunyai teladan, yang mempunyai pengajaran, ya. Tapi yang tak ada pengajaran pun tak apa. Sebenarnya kadang-kadang, ya, pengalaman hidup ni bagi sesetengah orang, ya, ianya seolah-olah tak ada pengajaran, ya, bila dibaca dan sebagainya sepintas lalu, ya. Tetapi bila sebenarnya kalau kita tengok betul-betul, ya, kalau kita baca betul-betul dan kita amati betul-betul, kadang-kadang ada, ya, Allahumma salli ala Muhammad, mesej yang tersirat, ya, yang itu kita akan cari. Dan insya-Allah tak apa, tuan-tuan, puan-puan, hantar dulu pada hamba, ya. Hamba akan selusuri ataupun hamba akan baca, dan apa-apa saja yang tersirat di dalam tu, insya-Allah kita akan kupas selepas itu, ya. Kalau ada yang macam perkongsiannya tidak berapa jelas, ya, ataupun Allahumma salli ala Muhammad, perkongsiannya itu tidak Allahu Akbar, tidak secara direct, ya, tidak secara tersurat, tetapi lebih kepada tersirat, maka kita akan kupaskan, ya, kita akan kupaskan dan akan kongsikan, ya, maksud yang tersirat itu kepada semua, insya-Allah. Semoga bermanfaat, ya. Baik. Insya-Allah, Allahumma salli ala Muhammad. Kejap, ya, bagi yang masa sekejap untuk cari. Sebenarnya dah cari tadi, ya, takut tertekan, terhilang pula, ya. Maklumlah, semua ni bukannya bertulis, tetapi ianya lebih kepada apa yang ada di dalam Allahumma salli ala Muhammad, di dalam phone number ni, ya, insya-Allah. Okey, mengimbau 10 hari sebelum merdeka, ya. Ini menarik untuk dikongsikan bersama. Yang hamba tak akan maklumkan daripada mana, ya, sumbernya. Tapi cukuplah sekadar perkongsian itu, dan diharapkan tidak adalah pula isu tentang Allahumma salli ala Muhammad, copyright dan sebagainya, insya-Allah. 10 peristiwa 10 hari sebelum merdeka. Malam sebelum merdeka adalah ada detik mengira 10 saat terakhir sebelum recun dibakar dan laungan 7 kali merdeka dilaungkan. Tetapi 10 hari sebelum merdeka, apa yang kita buat? Kita semua sudah bersedia dari segi persiapan sambutan kemerdekaan.
rumah sudah dipasang bendera. Ya, dah pasang bendera ya. Kereta megah ya, berkibar jalur gemilang. Walaupun kecil ya, insya-Allah, tapi ada. Ya, Allahumma salli ala Muhammad. Di dataran merdeka, persiapan perbarisan dan perarakan tidak kurang sibuknya. Masing-masing ingin memastikan sambutan kemerdekaan pada tahun ini akan berlangsung dengan jayanya. Tetapi adakah perkara ini sama seperti apa yang berlaku ya ketika pengisytiharan kemerdekaan yang dilaungkan pada tanggal 31 Ogos 1957? Question mark. Ya, okey, baik. Mengimbau 10 hari sebelum merdeka, maka kisah ini ditulis dan dirakamkan untuk memberi pengajaran dan teladan. Ya, pada tanggal 20 Ogos 1957, seorang pegawai tentera sudah memahat namanya sebagai perwira bangsa. Lain tak bukan ya, kita kenal ya perwira ini. Pegawai itu ialah Lieutenant Hassan Osman. Maaf, saya tak kenal. Maaf ya. Membaca tadi lain ya. Tengok je Lieutenant, ingat ke Lieutenant Adnan ya. Subhanallah, minta maaf ya. Baik. Pegawai itu ialah Lieutenant Hassan Osman yang sedang bertugas menjaga keamanan tanah Melayu. Ketika itu Platoon 12 Company D5 Regimen Askar Melayu Diraja RAMD ditugaskan untuk membuat pengawasan di kawasan rondaan Company C ya, 6 RAMD iaitu di Rawang. 6 RAMD ini adalah berada di Rawang ya. Platoon ini membuat risikan teliti pergerakan komunis ya, yang sedang merangka serangan hendap terhadap majlis pengisytiharan kemerdekaan tanah Melayu ya. Ini bukan sesuatu yang mudah ya, sesuatu yang ramai orang tak tahu ya. Walaupun pada tanggal 31 Ogos 1957 ya, kita telah membuat persiapan untuk melaungkan merdeka di Stadium Merdeka ya, tetapi ketahuilah bahawasanya pada saat itu juga ya masih ada lagi gerakan-gerakan yang dilakukan oleh pihak komunis untuk menggagalkan rancangan tersebut. Jadi inilah pengorbanan yang telah dibuat oleh Regimen Askar Melayu Diraja ya, yang diketuai oleh Lieutenant Hassan Osman ya, bertugas ketika itu ya. Baik. Risikan, sebaik maklumat itu diperolehi, Lieutenant Hassan meminta kebenaran untuk melakukan risikan bagi menggagalkan usaha komunis itu. Lieutenant Hassan bersama anggotanya pergi ke ladang getah Waterfall untuk meninjau pergerakan komunis dan ternyata sememangnya wujud pergerakan komunis di kawasan berkenaan. Ya, setelah membuat persediaan, Lieutenant Hassan bersama anggotanya bersedia untuk membuat serangan hendap melalui kawasan berpaya pada tarikh 21 Ogos 1957, yakni 10 hari sebelum kemerdekaan negara kita. Allahu Rabbi ya. Ini bukan suatu ini amba rasa maklumat ataupun cerita yang tak ramai orang tahu ya, tetapi inilah di antaranya ya pengorbanan saat-saat akhir dah ya, sebelum merdeka ya, 10 hari sebelum kemerdekaan negara. Ya, baik. Tinjauan awal membawa kepada kelibat seorang komunis wanita menuju ke kawasan serang hendap. Ya, Lieutenant Hassan melarang tembakan dilepaskan atas alasan mungkin akan menyedarkan komunis yang lain yang juga mungkin berada di kawasan sekitar tersebut. Ya. Kemudian muncul pula seorang lagi anggota komunis lelaki bergerak ke kawasan paya itu untuk membasuh muka. Ya, ini masa serangan hendap nak dilakukan lah. Ya, tetapi masih lagi dalam tempoh berjaga-jaga supaya ianya tidak menjadi kecoh ya, dan akan menyebabkan pertempuran yang besar ya. Jumlah yang sedikit ini menggusarkan Lieutenant Hassan kerana pada hematnya mungkin akan ada ramai lagi anggota komunis di sekitar kawasan tersebut. Lantas Lieutenant Hassan mengambil keputusan mengekori kedua-dua pengganas tersebut ya, dan securus selepas itu ya, pengganas tadi bertemu seorang lagi rakan yang membawa beg dan senjata yang ditinggalkan di pangkal pokok di lereng bukit. Ini memang Allahumma salli ala Muhammad pada hemat hamba, memang Lieutenant Hassan ini memang seorang yang pakar risikan ya, dan memang dia memang berhati-hati sebelum melakukan sebarang tindakan ya. Baik. Lieutenant Hassan lantas mengarahkan beberapa anggotanya ya, untuk mengawasi barang yang ditinggalkan
manakala yang lain bersama dengannya mengekori komunis itu, ya, dan daripada jauh Lieutenant Hassan melihat sekumpulan lelaki berpakaian seperti penoreh getah, ya, menuju ke arah komunis tersebut. Tengok liciknya komunis, ya, pada ketika itu, ya. Baik. Menyedari bahaya yang bakal menimpa penoreh getah itu, Lieutenant Hassan melepaskan tembakan kepada salah seorang komunis itu. Tengok, ya, Allahumma salli ala Muhammad. Hebatnya perwira kita, ya, yang melindungi orang kampung supaya tidak diapa-apakan, ya, dan tindakan cepat ini, ya, menyebabkan Lieutenant Hassan dapat menyelamatkan, ya, penoreh-penoreh getah tadi, ya. Baik. Lieutenant Hassan telah melepaskan tembakan kepada salah seorang anggota komunis itu. Dua orang komunis tadi melarikan diri meninggalkan barang di lereng bukit, dan kumpulan penoreh getah itu juga melarikan diri, ya. Baik. Melihat kumpulan penoreh getah itu melarikan diri, Lieutenant Hassan sedar rupanya mereka bukan penoreh getah, ya. Itulah ini yang kamu kata licik tadi sebenarnya, ya kan. Rupanya memang penoreh getah itu adalah orang yang menyamar, ya, anggota komunis yang menyamar dalam usaha mereka untuk mensabotaj Allahumma salli ala Muhammad, majlis pengisytiharan kemerdekaan, ya. Baik, mereka datang untuk satu mesyuarat berkenaan cubaan mensabotaj pengisytiharan kemerdekaan Tanah Melayu. Ya, siasatan terhadap barang yang ditinggalkan menemukan Lieutenant Hassan dengan bekalan makanan, ya, barang kemas, duit dan dokumen bertulis, ya, mengandungi rancangan komunis untuk menggagalkan majlis pengisytiharan kemerdekaan yang bakal disambut 10 hari selepas itu, ya. Baik. Penemuan barangan ini membawa kepada tertangkapnya 35 pengganas komunis yang cuba membuat onar 10 hari sebelum kemerdekaan diisytiharkan. Ya, ini kisah sejarah yang bukan sekadar kita baca untuk mengisi masa lapang, tapi inilah kisah untuk kita muhasabah diri. Ya, 10 hari sebelum merdeka pada tahun ini, adakah kita mampu menjamin bahawa tiada anasir luar yang akan mensabotaj sambutan kemerdekaan? Mensabotaj sambutan kemerdekaan ini bukan hanya secara orang pengotan ni, secara tindakan-tindakan sabotaj secara fizikal, ya, tetapi perlu kita ingatkan juga, ya, sabotaj yang akan dilakukan yang mungkin secara, ya, diam-diam, tetapi, ya, boleh menyebabkan kerosakan kepada negara kita, ya. Baik, itu saja yang sebenarnya kisah yang nak kongsikan untuk kisah ini. Ya, kita cari lagi. Kalau ikutkan sebenarnya Amba dah buat research petang tadi, ya. Ada beberapa kisah yang bertemui, tetapi entah macam mana tak jumpa pula malam ni, ya. Allahumma salli ala Muhammad, ya. Ini kesilapan Amba sendiri kerana tak save link awal-awal, ya. Baik. Apa pun tak apa, ya, kita akan cari dulu, ya, mana-mana yang ada yang boleh kita kongsikan bersama. Sejarah kemerdekaan adalah sejarah anak muda. Baik. Okey, ini pula sedikit perkongsian. Oh, ada angin, ada angin. Sekejap, kita ambil. Tanggal 31 bulan 8 57, hari yang merdeka, hari bahagia, sambut dengan jiwa yang apa? InsyaAllah jiwa yang kental. Baik, okey. Sedikit perkongsian tentang sejarah kemerdekaan, ya. Berasa ramai yang tahu, tapi mungkin secara detailnya kurang tahu, ya. Baik, kita kongsikan bersama secara ringkas, insya-Allah. Sejarah kemerdekaan. Kongres telah bersetuju dengan cadangan untuk menubuhkan sebuah pertubuhan yang dinamakan sebagai United Malays National Organisation ataupun dikenali sebagai UMNO, atau Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu, yang juga dikenali sebagai singkatannya Pekembar, ya, yang akan dibentangkan dalam kongres yang akan datang. Dalam Kongres Melayu Seluruh Tanah Melayu yang ketiga di Johor Bahru, Datuk On Jaafar mengumumkan penubuhan UMNO pada 11 Mei 1946. Penubuhan ini bertujuan untuk memperjuangkan sebuah negara Malaya merdeka dan berdaulat
memajukan dan memelihara kepentingan orang Melayu dan rakyat Malaya, dan memeliharakan dan mempertahankan agama dan adat resam Melayu serta kedudukan institusi Raja-Raja Melayu. Penentangan mereka berjaya mengubah Malayan Union kepada perjanjian persekutuan yang ditandatangani oleh Raja-Raja pada 21 Januari 1948 yang mengembalikan tanah Melayu ke pangkuan orang Melayu. Kedaulatan Raja-Raja, hak keistimewaan dan juga hak kewarganegaraan. Dan perjuangan orang Melayu berjaya membentuk Persekutuan Tanah Melayu yang mengandungi 9 buah negeri, iaitu negeri-negeri Melayu, iaitu negeri Selangor, Perak, Kedah, Perlis, Negeri Sembilan, Johor, Pahang, Terengganu, Kelantan dan negeri-negeri Selat, iaitu Pulau Pinang dan Melaka. Ia diketuai oleh Pesuruhjaya Tinggi British yang mempunyai kuasa eksekutif dan dibantu serta dinasihati oleh Majlis Mesyuarat Kerja Persekutuan dan Majlis Mesyuarat Undangan Persekutuan. Kedudukan Majlis Raja-Raja berjaya diletakkan pada tempat yang lebih baik, yang antara lain berfungsi menasihatkan Pesuruhjaya Tinggi mengenai dasar-dasar yang akan dilaksanakan di Persekutuan Tanah Melayu. Jawatan Residen diganti oleh seorang Menteri Besar, sementara syarat-syarat kerakyatan diperketatkan melalui kuasa undang-undang dan naturalisasi secara permohonan. Selangkah orang Melayu terus maju dengan kesatuan yang bulat untuk mendapatkan kemerdekaan Tanah Melayu. UMNO dipimpin oleh ramai tokoh yang terbilang seperti Datuk On Jaafar, Tun Abdul Razak, Ghaffar Baba, Dr. Ismail dan Aziz Ishak, Sardun Jubir dan sebagainya untuk menyusuri jalan kemerdekaan. Pelantikan Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj menggantikan Datuk On bin Jaafar yang meletakkan jawatan sebagai Yang di-Pertua UMNO pada 26 Ogos 1951 nyata memberi ataupun membuka lembaran baru dalam perjuangan menuntut kemerdekaan. Ternyata perjuangan berabad lamanya orang Melayu bermula sejak kejatuhan Kerajaan Melaka. Orang Melayu bersama Sultan atau pemimpin tempatan sentiasa cuba mengembalikan maruah bangsa dan negara. Dan perjuangan mereka dimulai secara perang gerila sebagaimana dirintis oleh bekas Kesultanan Melaka pada tahun 1511 dan Kesultanan Johor, Raja Haji 1782, Dul Said 1831, Datuk Maharaja Lela dan Datuk Sagur 1875, Datuk Bahaman Mak Kilau 1891, Tok Janggut 1914, Haji Abdul Rahman Limbong 1928, Haji Datuk Mak Saleh 1894, Syarif Masyhur 1860 dan Rentap dan sebagainya pada 1853. Itu di antara pejuang-pejuang tanah air. Allahumma salli ala Muhammad. Baik. Walau macam mana pun, Allahumma salli ala perkongsian-perkongsian tentang kemerdekaan. Sejarah ini adalah sesuatu yang sangat penting untuk kita selusuri, terutama sekali pada orang-orang muda yang mungkin Allahumma salli ala Muhammad apa orang kata ni sudah melupai nikmat kemerdekaan. Seharusnya kita sebagai rakyat Malaysia tidak boleh langsung lupa. Setiap tahun apabila sampai tiba masanya 31 Ogos, kita perlu memberikan apa orang kata ni sokongan yang padu, dan juga perlu untuk memberikan apa orang kata ni semangat sesama kita dalam menyambut kemerdekaan negara. Kerana kita perlu menghargai perjuangan orang-orang yang terdahulu. Mereka bukan hanya Allahumma salli ala Muhammad, menggadai nyawa mereka sendiri, bahkan juga menggadai nyawa ahli keluarga dan masyarakat setempat. Mereka memang bersatu hati, berusaha bersungguh-sungguh untuk memastikan bahawa negara ini bebas daripada penjajah. Jadi kita, masyarakat atau generasi yang seterusnya seharusnya menghargai perjuangan mereka, bukan hanya diingati, bahkan perlu kita teruskan perjuangan ini untuk memastikan kemerdekaan ini terus kekal. Bukan hanya merdeka tu dulu memang kita mendapat kemerdekaan dari segi penjajah, tetapi
jangan pula ya, walaupun kita dah terlepas daripada jajahan penjajah, tetapi jangan kita harapkan juga ya, kita semua terlepas daripada jajahan budaya, jajahan Allahumma salli ala Muhammad, saraf ya, jajahan saraf yang mana musuh-musuh negara, musuh-musuh Islam khususnya ya, yang sentiasa mencuba untuk merosakkan negara ini ataupun rakyat kita ataupun yalah anak-anak kita ya, insya-Allah. Jadi kita kena ingatkan, dan insya-Allah sebagai orang-orang yang sentiasa menghargai kemerdekaan ya, jangan hanya simpan dan hargai seorang-seorang, jangan ya. Kalau boleh ajaklah anak-anak ya, keluarga anda ya, untuk menghargai kemerdekaan ya. InsyaAllah pukul 12 nanti sama-sama kita laungkan ya kemerdekaan di rumah masing-masing, insyaAllah ya, bukan secara live lah ya, insyaAllah. Baik, untuk tidak membuang masa sebenarnya, sempena ambang kemerdekaan ini, sempena pengenalan, dan seperti yang pernah hamba kongsikan sebelum ini, insyaAllah di page Abu Fatih ini kita sekali lagi yang bersebut ya, kita menyeru kepada semua penonton-penonton, rakan-rakan yang like dan follow ya page ini ya, selain menantikan ya ceramah-ceramah agama ya, insya-Allah yang akan dikongsikan sentiasa ya setiap hari, insya-Allah kita akan cuba sama ada secara himpunan daripada live-live yang dibuat, ataupun alhamdulillah ataupun secara live sendiri yang hamba buat, insya-Allah ya. Itu semua adalah demi untuk mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan kita yang sementara ya. Itu adalah di antara usaha-usaha untuk kita jadikan bekalan dalam kehidupan. Apatah lagi menuntut ilmu itu adalah sesuatu yang sangat penting, apatah lagi ilmu akhirat, yang mana ya, ilmu yang perlu kita ada, sebab kita akan hidup di dunia ini hanya sementara, tetapi hidup di akhirat itulah yang berkekalan sehingga selama-lamanya. Jadi ya, seharusnya ilmu akhirat itulah yang perlu kita utamakan, dan ilmu akhirat itulah yang sepatutnya penuh di dada ya, insya-Allah. Tapi ilmu dunia pun ya, kita perlu cari demi untuk memastikan ya maslahat orang Islam itu sendiri terjaga ya, dan juga nasib-nasib orang Islam ni terbela ya. Sebab kalau kita gagal di dunia ni susah juga ya. Kalau orang Islam susah di dunia ya, pastinya kita tak mampu ya. Contohnya macam kemerdekaan yang kita ada sekarang ya, kalaulah kemerdekaan ini diragut ya oleh musuh-musuh negara kita dan tidak ada lagi kemerdekaan, makanya ya kita akan hidup dalam keadaan yang terbelenggu ya, tidak dapat untuk melakukan ibadah secara bebas dan sebagainya ya. Jadi ini adalah sesuatu yang paling penting untuk kita jaga, insya-Allah. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Tibalah masanya untuk kita kongsikan ya. Sebelum berkongsikan, insya-Allah ya, Allahumma salli ala Muhammad, menyeru pada rakan-rakan, tuan-tuan, puan-puan, cik-cik, datuk-datuk, tan-sri dan sebagainya yang ada menonton video ini, sama ada secara live ataupun mungkin secara replay nanti ya, selepas live ya, boleh ya sama-sama ambil bahagian untuk kongsikan pengalaman hidup anda. InsyaAllah hamba akan cuba bacakan untuk hamba kongsikan, dan insyaAllah manfaatnya akan dapat diperolehi oleh lebih ramai orang ya. Kalau pengalaman hidup kita simpan seorang-seorang aja ya, maka kalau katakanlah kita dah kembali ke rahmatullah, maka ianya akan lenyap macam tu saja ya. Tetapi kalau pengalaman hidup ini kita rekodkan ataupun tuan-tuan hantarkan kepada hamba melalui email hamba, iaitu abufatih2u@gmail.com ya, satu perkataan ya, ataupun juga boleh hantarkan melalui page ini, iaitu melalui messenger ya. Hantarlah, insya-Allah type kalau boleh biarlah type tu type dengan Allahumma salli ala Muhammad, penceritaan yang boleh yang senang dibaca lah ya. Tapi walau macam mana pun, kalau susah sikit pun tak apalah, hamba cuba juga untuk mentelaah dan juga untuk susunkan semula ayat yang ada ya, yang boleh yang paling penting ya, insya-Allah kita dapat kongsikan pengalaman itu ya. Sebab pengalaman kehidupan kita ni kadang-kadang ya, bila kita kongsikan dapat dijadikan panduan, dapat dijadikan sebagai
contoh dan teladan ya untuk orang muda khususnya ya untuk menjalani kehidupan mereka pula ya. Mana tahu ya mereka lalui situasi yang lebih kurang sama, walaupun tak sama 100%, tetapi lebih kurang sama dengan pengalaman yang kita lalui. Sekurang-kurangnya mereka dapat menggunakan perkongsian kita itu sebagai panduan lah, sebagai guideline pada dia, kepada orang tersebut untuk membuat keputusan ataupun untuk melalui ujian yang sedang dilaluinya itu ya, insya-Allah ya. Dengan cara itu ya, insya-Allah ya, apabila sesuatu perkongsian kita ilmu pengalaman ini apabila diceritakan kepada orang lain, ia akan menjadi suatu ilmu ya, dan insya-Allah ilmu yang bermanfaat dan berpanjangan ya, yang dikongsikan ya dan dapat dijadikan manfaat oleh orang lain ya, insya-Allah ilmu itu akan menjadi manfaat pahala untuk kita daripada kita simpan seorang-seorang ya, tak dikongsikan ya, dan kita kongsikan dan orang lain dapat manfaatnya, maka secara tak langsung ya, Allahumma salli ala Muhammad, perkongsian tersebut ya, pengalaman hidup kita itu dah jadi suatu orang kata punca untuk menjana pahala kita ya, pahala yang berkekalan ya, sebab bila ianya memberi manfaat, ia dikongsikan kepada orang lain dan diturunkan kepada orang lain ya, dan sepanjang generasi ke generasi itu ia memberi manfaat, makanya kita akan mendapat pahala ya, kita akan mendapat pahala yang berterusan seumpama air sungai yang mengalir yang tidak henti-henti sehinggalah hari kiamat ya. Senang ya nak dapat pahala dalam hidup ni ya, insya-Allah. Baik, membuka email hamba sekejap insya-Allah untuk dibacakan kisah-kisah yang dikongsikan, semoga mendatangkan manfaat ya. Sebenarnya ada satu kisah pengajaran dalam kehidupan dan juga ada kisah yang dihantar berkenaan dengan kisah seram. Kisah seram pun ada. Tapi tak apalah ya. Ini untuk introduction. Tak apa. Kisah seram ke, kisah suka duka, sedih, pahit manis kehidupan, boleh hantar. Jangan segan, jangan silu. Ya, anda maklumkan pada hamba yang tuan-tuan dan puan-puan inginkan agar Allahumma salli ala Muhammad, nama tuan-tuan puan-puan dirahsiakan, tak ada masalah ya. Ini pun email kita ni pun kita dapat pun ya. Allahumma salli ala Muhammad. Tak nampak terang sangat ya. Baik. Ini pun menggunakan nama samaran ya, insya-Allah. Baik. Kisahnya adalah kisah tentang pemandu lori ya, kisah pemandu lori ya, dan hamba dah baca sebenarnya, dan ianya adalah suatu kisah yang benar ya, yang benar, tapi tak apalah, hamba kongsikan dulu, nanti tuan-tuan puan-puan boleh memberikan komen dan sebagainya ya. Allahumma salli ala Muhammad. Baik, mulakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Abang Abu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Man, bukan nama sebenar. Ingin berkongsikan kisah pengalaman hidup seorang kawan saya yang saya rindui ya. Baik. Bukan kisah dia, tetapi kisah tentang rakan dia. Beliau merupakan seorang pemandu lori yang telah bekerja sebagai pemandu lori sejak dari muda lagi. Berkat dari perkahwinan beliau dengan seorang wanita, beliau telah dikurniakan 2 cahaya mata perempuan ya, alhamdulillah. Kawan saya ni memang rajin bekerja Bang Abu ya. Dia selalu ambil trip urgent untuk penghantaran ke mana-mana tempat ya. Oleh kerana rajinnya dia ni ya, boleh dikatakan mana-mana trip yang pemandu lain tolak, pastinya beliau akan cuba buat ya. Apabila ditanya kenapa rajin sangat, dia akan jawab semuanya untuk keluarga yang disayanginya ya. Dia buat segala-galanya untuk keluarganya. Dia nak isteri dan anak-anaknya mendapat keperluan yang cukup untuk kehidupan ya. Oleh kerana terlalu sibuk bekerja, memang kawan saya ni jarang berada di rumah ya. Kadang-kadang dalam seminggu langsung dia tak sempat balik rumah sebab penghantaran yang sangat jauh sehingga sampai ke utara dan juga selatan tanah air ya. Baik. Jadi masa dia bersama keluarga memang amat terhad. Kadang-kadang dalam sebulan dia hanya sempat jumpa keluarganya
hanya lebih kurang 2 atau 3 kali sahaja, kerana hidupnya banyak dihabiskan di dalam lori, ya. Ada juga dia hanya sempat balik untuk tukar pakaian kotor sahaja, kerana terlalu mengejar trip, ya. Dan segala urusan rumah tangga dilepaskan ataupun dibiarkan kepada isteri dan ibunya yang juga tinggal serumah, ya. Walaupun jarang berada di rumah, dia nampak bahagia, sebab dia dapat memenuhi keperluan keluarganya. Nak dijadikan cerita, Bang Bu, setelah beberapa tahun, dia diberitahu oleh ibunya semasa pulang sekejap ke rumah, yang mana isterinya kerap keluar malam semasa ketiadaannya di rumah, ya. Bila ditanya, ya, isterinya akan cakap keluar sekejap untuk berjumpa kawan. Tapi yang menghairankan ibunya, setiap kali isterinya keluar, pastinya isteri tersebut akan mengenakan pakaian yang cantik dan dandanan yang cantik, ya. Dan kata ibunya lagi, sejak kebelakangan ini ada kereta yang berani. Ada kereta yang datang menjemput isterinya di depan jalan besar yang tak jauh daripada rumahnya. Ya, sejak daripada hari itu, dia nampak selalu runsing dan selalu termenung. Ya, dia tak ceritakan masalahnya kepada orang lain. Nak dijadikan cerita lagi, Bang Bu, pada satu malam dia balik awal dan tidak mengambil trip untuk menyiasat sendiri apa yang berlaku daripada cerita yang dikongsikan oleh ibunya itu, ya. Berdasarkan cerita ibunya sebelum ini, ya, isterinya wajib akan keluar pada setiap malam Rabu, kerana pada setiap malam Rabu jadual kawan saya ini memang penuh, terutama sekali sebelah malam. Malam tu kawan saya pun siap sedia menunggu di sebalik semak Samun bersama motosikalnya tak jauh dari tempat yang mana dimaklumkan oleh ibunya sebelum ini, iaitu tempat di mana selalu ada kereta menjemput isterinya. Setelah beberapa ketika menunggu, dia melihat ada satu kereta telah tiba di simpang tersebut daripada arah belakangnya dan berhenti di tempat yang dimaksudkan. Kemudian kereta itu telah membunyikan horn, ya. Tidak lama kemudian kelihatan kelibat isterinya keluar menghampiri kereta tersebut. Benar bagai dikatakan oleh ibunya, isterinya itu memang dalam keadaan yang sangat cantik, ya. Ni ada salah eja sikit ni, yang sangat cantik, ya. Okey, baik, tak apa. Setelah isterinya masuk ke kereta, mereka pun berlalu pergi dan kawan saya ni pun tanpa membuang masa terus mengekori kereta tersebut. Ya, ternyata kereta tersebut telah menuju ke sebuah pantai yang berada di beberapa belah kampung berhampiran. Mungkin maksud dia selang beberapa kampung lah, ya. Selang beberapa kampung. Ya, baik. Jika diikutkan kawasan pantai yang dituju itu adalah sebenarnya tempat yang sunyi dan tidak ramai yang datang kerana kawasan tersebut terpencil dan bersemak samun, ya. Pada ketika itu terlintas di benak kawan saya ni yang sesuatu yang buruk telah berlaku selama ini, kerana inilah tempat yang dituju oleh isterinya, ya. Ya. Baik, setelah hampir 10 minit kereta itu berhenti di suatu tempat, kawan saya terus menghampiri kereta itu dengan berjalan kaki, ya, sambil membawa bersamanya lampu suluh, ya. Apabila berada di sebelah kereta tersebut, ya, kawan saya ini terus menyuluh ke dalam kereta dengan lampu suluhnya. Dan alangkah terperanjatnya dia bila mendapati isterinya ketika itu sudah pun separuh bogel, minta maaf sebut, ya, dan sedang dipeluk oleh seorang lelaki. Allahu Rabbi, ya. Kejadian ini amat mengecewakan kawan saya dan dengan serta-merta dia telah menceraikan isterinya yang curang itu. Seminggu lebih, ya, dia tidak datang ke tempat kerja disebabkan kemurungan apabila akibat apa yang telah berlaku. Ya, susah untuk diterima kenyataan yang isterinya sanggup berbuat begitu setelah dia berikan segalanya kepada isterinya itu, ya. Dia bekerja keras, tapi ini balasan yang diterimanya. Sejak dari itu dia serik untuk berkahwin lagi. Dia telah mulakan hidup barunya untuk membesarkan anak-anaknya sambil dibantu oleh ibunya, ya. Yalah, yang saya respect tentang kawan saya ni, Bang Bu,
dia tidak pernah memburukkan isterinya di hadapan anak-anaknya sehinggalah anak-anaknya meningkat remaja, ya. Dia tidak pernah menghalang hubungan anak-anaknya dengan bekas isterinya itu, kerana baginya anak-anaknya masih memerlukan ibu dan hubungan anak-anak dan ibunya tidak boleh dipisahkan, ya. Itu saja kisah yang saya nak kongsikan Abang Abu. Ya, ini memang kisah benar Abang Abu. Ya, cuma saya ada tambah jalan cerita melalui penceritaan dia sendiri kepada saya secara ringkas. Ya, saya hanya tahu cerita curangnya dan betapa tabahnya dia, tapi macam mana ianya berlaku adalah tambahan saya sendiri sebab tidak dicerita kepada saya secara detail oleh arwah. Ya, arwah. Oh. Ya, betul Abang Abu, ya. Pemilik kisah ini telah meninggal dunia akibat terlibat di dalam kemalangan jalan raya beberapa tahun yang lalu. Ya, mohon Abang Abu dan semua pendengar sedekahkan Al-Fatihah dan doakan roh almarhum kawan saya ini agar ditempatkan di sisi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Amin. Ya, baik, sama-sama insya-Allah kita ambil masa sedikit untuk sedekahkan Al-Fatihah, ya, buat roh pemilik kisah ini, ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Insyaallah sama-sama kita sedekahkan bacaan Al-Fatihah kita tadi kepada roh almarhum, ya, kawan kepada pencerita ini, insya-Allah. Baik. Allahumma salli ala Muhammad. Sekian, terima kasih Bang Abu. Baik. Terima kasih kembali kepada mereka pencerita atau pengirim yang hendak dikenali sebagai Man, ya. Baik. Ini memang satu kisah yang menarik, ya, kisah kehidupan, ya. Inilah yang kita nak, ya. Tuan-tuan puan-puan boleh hantarkan. Walaupun mungkin tak bercerita tentang kisah diri sendiri, boleh bercerita tentang kisah apa saja yang anda tahu, yang anda pernah dengar, anda pernah baca, ya, untuk kita kongsikan bersama. Ya, yang paling penting, ya, kalau ianya ada melibatkan aib dan sebagainya, jangan disebutkan tentang nama orang tersebut, ya. Tetapi, ya, yang nak kita kongsikan di sini adalah tentang kisahnya yang mungkin boleh menjadi pengajaran kepada orang lain. Ya, itu yang paling penting, ya. Baik. InsyaAllah kita teruskan, ya. Walau macam mana pun kalau ikutkan, sebelum tu kita ulas sedikit sebenarnya kisah yang dikongsikan oleh rakan kita tadi. Sememangnya dalam kehidupan ni memang banyak ranjau dan ujian, ya. Allahumma salli ala Muhammad. Ada di kalangan kita yang diuji dengan penyakit, ada yang diuji dengan kesihatan, ya, sihat, ya, tetapi dalam sihat itu ujian-ujian lain pula datang, ya. Jadi dalam kes almarhum ini, ya, beliau memang rajin bekerja, ya, niat memang ikhlas lillahi ta'ala untuk keluarga, ya, mencari pekerjaan pula dah, mencari rezeki yang halal, ya, sanggup ambil trip-trip tambahan yang orang lain tak buat, dia buat. Dan kemudian, ya, hidup banyak dihabiskan dalam lori, ya, kerana tak sempat datang balik rumah 2-3 kali saja. Dan ada masanya adalah balik rumah sempat tukar baju kotor je, ya. Kemudian balik ke semula ke office, ya, untuk ambil barang dan hantar ke tempat yang telah ditetapkan, ya. Jadi inilah pengorbanan seorang ayah, ya, seorang suami, ya, untuk mencari sesuatu nasib untuk keluarga, untuk pastikan bahawa keluarga cukup, ya, cukup segala-galanya, ya. Alhamdulillah, ya, suatu tindakan yang terpuji. Cuma itulah, ya, bila sibuk dengan mencari rezeki ini, kadang-kadang Allahumma salli ala Muhammad, kita terlupa, ya, tentang sesuatu yang lebih penting, mungkin lebih penting, iaitu didikan agama kepada keluarga, ya. Tanpa didikan agama ini memang, ya, kita akan Allahumma salli ala Muhammad, manusia ni akan tergelincir, ya, daripada landasan yang lurus, ya. Jadi memang pengetahuan agama kena ada, dan jangan ada pengetahuan saja, ya. Pengetahuan ada, bila ilmu tu ada, maka kena amalkan, ya. Dan bila amalkan tu akan jadi sempurna, insya-Allah, ya. Maknanya ilmu dan amal, insya-Allah, kalau ianya bergandengan, ya, seiring dan sejalan, makanya insya-Allah, ya, hati kita
akan dipandu oleh Allah. Tapi oleh macam mana pun dalam kehidupan ini memang sentiasa kena ingat, kena minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala taufik dan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala agar kita tidak tergelincir, ya. Sebab kita ni memang manusia, tidak dapat lari daripada melakukan kesilapan dan kesalahan, dan manusia ini memang mempunyai musuh, ya, musuh ketat, ya, musuh yang tak nampak dari mata tetapi nyata ada di sekitar kita dan juga di dalam diri kita sendiri, ya. Yang ini lain tak bukan, ya, syaitan dan nafsu, ya. Jadi apabila kita membiarkan diri kita lalai daripada agama, ya, maka syaitan dan nafsu lah yang akan menguasai diri, dan itulah yang berlaku kepada isteri almarhum tersebut, ya, yang mana sanggup menduakan dan sanggup melakukan perbuatan yang terkutuk, ya, melakukan perbuatan terkutuk dan curang kepada suami yang berkorban apa saja. Tapi itulah, ya, kita bukan nak cari salah siapa-siapa, tidak, ya. Walau macam mana pun salah tetap salah, ya. Curang itu salah, ya. Berzina itu satu dosa yang besar, ya, yang mana bila berlakunya zina, orang yang berzina itu hilang imannya. Jadi oleh yang demikian, itu memang salah, ya, itu memang salah. Cuma, ya, pada sisi yang sebelah lagi, ya, mungkin niat almarhum itu sangat baik, kita respect lah, ya, untuk memberikan apa orang kata ni, Allahumma salli ala Muhammad, keperluan yang cukup kepada keluarganya, ya, supaya tidak ada kekurangan. Tetapi pada masa yang sama sebenarnya satu kekurangan telah berlaku, ya, yang mana kekurangan ini, ya, adalah kekurangan yang sangat penting, yang mungkin terlepas pandang, ya. Jadi walau macam mana pun, ya, Allahumma salli ala Muhammad, kita sama-sama doakan yang terbaiklah untuk arwah, ya, sebab dia laku yang terbaik, ya, insya-Allah. Baik, itu sedikit ulasan, ya, berkenaan dengan kisah tadi. Baik, seterusnya, ini kita masuk kisah seram sedap sini, ya. Tapi hamba tak adalah efek seperti mana DJ Casey, ya. Allahumma salli ala Muhammad. Okey, ini kiriman daripada seorang wanita, ya. Kiriman seorang wanita, ya. Baik, kita mulakan, ya, insya-Allah. Rasanya ada dua cerita ni kot, ya, untuk malam ni, pengenalan, ya, insya-Allah. Jadi pada rakan-rakan bolehlah, ya, hantarkan cerita anda untuk amba kongsikan bersama. Dan insya-Allah, ya, cerita-cerita yang bakal dikongsikan ini amba akan kongsikan secara mungkin untuk permulaan ini, dapat saja cerita, ya, amba akan cuba baca dan fahamkan cerita, dan kemudian amba akan terus buat live pada masa-masa yang amba free, ya. Amba akan terus buat live. Tapi jangan bimbang, ya, kalau mungkin masa tu tuan-tuan puan-puan tak berkesempatan macam sekarang lah, ya, live amba memang tak ada orang tengok pun, ya. Tapi insya-Allah ada, ya. Yang penting bukannya tak semestinya live ini nak semua orang tengok on the spot, ya. Tapi sekurang-kurangnya selepas habis live, ya, video ni akan ada dia sentiasa di page, dan insya-Allah akan dapat dilihat dan dilihat seterusnya, ya, berulang-ulang kali oleh orang-orang yang selepas itu, ya. Baik, apapun insya-Allah, ya, kisah yang kedua, ya, dikongsikan oleh seorang wanita yang membacakan, ya, insya-Allah. Salam Abang Abu Fatih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya nak share kisah yang pernah dikongsikan oleh seseorang, ini pun sama juga lah, ya, maknanya bukan kisah hidup dia, bukan kisah cerita dia, tetapi kisah yang pernah dikongsikan oleh seseorang. Kejadian ini berlaku adalah 13 tahun yang lepas. Ammar, ya, Ammar bukan nama sebenar, dan kawan-kawan dalam perjalanan dari KL menuju ke Ipoh, ya, ikut highway lah, katanya ikut highway lah, ya. Tempat kejadian dia tak berapa pasti exactly mana, tapi lebih kurang lepas perhentian tapah lah. Ya, perhentian tapah lah, ya. Sebab itu perhentian tapah lah, LAE, ya. Tak ada masalah, insya-Allah. Masa tu dia dan kawan-kawannya Remy dan Man, nama tifu-tifu, ya, bertolak dari KL pukul 1 pagi. Baru je lepas kerja terus mereka bertolak. Ingat sampai Ipoh subuh, kira okey lah, ya. Sampai kat tempat kejadian tu jalan memang gelap, dan kebetulan tak ada kereta kat belakang. Depan pun dari arah bertentangan pun tak ada kereta, ya.
kira kereta amal satu-satunya lah yang ada kat jalan pada masa tersebut jeng jeng jeng. Efek. Allahumma salli ala Muhammad. Baik. Pada mulanya memang tulisan kalau ikutkan ejaan yang ditulis memang ringkas memula je tapi tak apa, kita akan cuba bacakan untuk kita lengkapkan sedikit insya-Allah Pada mulanya tak ada apalah tidak ada apa-apa yang berlaku. Lepas tu Remy cakap seram juga sorang-sorang kat highway ni. Dia ni kan ini siapa pula cakap ni dia ni kan mungkin Ammar apa maksud ni balik mengulang balik insya-Allah. Pada mulanya tak ada apa-apalah selepas itu Remy pun berkata seram juga berada di highway sorang-sorang macam kita ni Ammar dan Man dalam kereta pun mengiyakan aja. Memang seram pun lah. Kiri kanan hutan gelap, tak ada kereta lain Ammar masa ni drive steady lagi. Lepas tu tiba-tiba ada bunyi gedebuk kat atas bumbung kereta. Jeng. Apa budak dalam kereta ni? Tapi kat rumah lah kan. Allahumma salli ala Muhammad. Terkejut beruk dia orang. Suspendnya lah. Masing-masing kontrol buat relax je. Kereta terasa berat semacam. Ammar yang tengah drive cakap nak berhenti tengok. Yang lain semua cakap jangan cari pasal Macam tu lah lebih kurang. Okey, Ammar pun teruskan je perjalanan. Tapi keadaan perjalanan ataupun kenderaan semakin perlahan Man yang duduk sebelah kiri tepi tingkap passenger, seat kiri terintai-intai le sikit-sikit. Dia pun kata dia terdampak ada satu kain putih. Apa lagi-lagilah masing-masing cuak. Kebetulan dalam kereta tu ada sedia orang mengaji. Terus mereka pasang sedia orang mengaji tersebut. Pada masa tersebut jantung masing-masing memang rasa nak pecah katanya. Adalah dalam beberapa minit masih lagi sama keadaan kenderaan itu masih lagi dalam keadaan berat dan terasa seperti ada yang menumpang selain mereka yang bertiga di dalam kenderaan tersebut Baik. Tak lama lepas itu bunyi gedebuk lagi sekali, tapi kali ini perlahan sedikit. Tiba-tiba je kereta menjadi ringan dan serentak pula terus nampak benda tu terbang depan diorang terus masuk ke dalam hutan Aduh, seramnya. Nasib baik masuk hutan. Kalau dibuatnya bertinggi kat depan bonet, mau sasau diorang dibuatnya Walau macam mana pun sampai sekarang diorang tak serik lagi menggunakan highway itu tengah malam. Drive malam-malam best katanya. Sekian, terima kasih Okey, baik. Ini kiriman yang dikongsikan. Baik. Alamak, itu saja perkongsiannya yang ada. Tapi tak apalah simple pun, seram dan sebagainya tak apa, asalkan ada perkongsian yang kita boleh kongsikan. Dan kita ulas sedikit berkenaan dengan kisah-kisah seram. Kisah-kisah seram ni kalau ikutkan suatu genre penceritaan yang tak akan pupus, yang telah pun orang kata tak lekang dek panas tak tertelan dek zaman Memang daripada dulu hingga sekarang genre seram ni memang menjadi suatu cerita yang suka didengar. Kalau kita tengok dalam YouTube pun, dalam YouTube banyak blogger-blogger yang buat kisah seram dan juga blogger pula dah YouTuber yang pergi ke site-site ataupun tempat-tempat yang pernah diceritakan ada penampakan dan sebagainya, kisah-kisah seram. Mereka pergi ke tempat-tempat ini untuk mencari entiti-entiti, manalah tahu ada nasib baik dapat merakamkannya Jadi ada juga yang membuat penceritaan lebih kepada bercerita tentang cerita-cerita seram ini Tapi tak apalah insya-Allah
itu mungkin dapat dijadikan sebagai hiburan, ya. Tapi kena ingatlah, ya, kena ingatkan selalu, orang yang bercerita tu kena ingatkan selalu, jangan takut, ya. Jangan dengar cerita seram ni kita jadi takut, tapi biarlah jadikan pendengaran tentang cerita-cerita seram ini adalah untuk menguatkan dalaman kita agar lebih berani lagi, ya. Kalau katakan ditakdirkan oleh Allah SWT berdepan dengan makhluk tersebut, kita berani, ya. Dan yang paling penting kita tahu apa nak buat, ya. Allahumma salli ala Muhammad. Dalam kisah yang dikongsikan tadi, ya, kita dapat sedikit gambaran lah, ya. Sedang memandu dalam keadaan highway yang tak ada kenderaan ketika itu, lengang, ya. Tapi kan highway sekarang mungkin susah sikit lah, kan, walaupun tengah malam dan sebagainya, terutama sekali hari Minggu, ya. Highway mana pun boleh dikatakan sentiasa ada kenderaan, ya, utara, selatan, timur, barat, ya. Allahumma salli ala Muhammad. Dan katanya tadi tengah memandu dalam keadaan yang gelap, kiri kanan hutan, ya. Kemudian tiba-tiba terdengar ada sesuatu jatuh ke atas bumbung, yang mana kereta sedang bergerak, kedegang, kedebuk, ya, kata kedebuk katanya, ya. Tetapi kereta sedang bergerak, ya. Itu yang suspend, ya. Itu 3 orang dalam kita, ya. Kalau seorang apa jadi, ya. Allahumma salli ala Muhammad. Tapi tindakan yang mereka buat tu sangat bijak, ya. Kerana dalam kenderaan kita ni, Allahumma salli ala Muhammad, bukan nak tunggu ada hantu baru pasang orang mengaji, ya. Kalau boleh dalam kenderaan kita ni memang kita perlu sediakan CD mengaji ataupun MP3 mengaji dan sebagainya, kena ada dalam kereta kita. Dan jangan pasang semasa ada benda tu menyinggah dan sebagainya sahaja, ya. Kalau boleh pasangkan selalu, ya, insya-Allah, ya. Semoga dengan cara itu, terutama sekali dalam pemanduan kita, tengah memandu kita dengar bacaan, ya, ayat-ayat suci Al-Quranul Karim, ya, insya-Allah, ya, kita memandu pun insya-Allah Allah akan melindungi kenderaan kita, melindungi pemanduan kita, dan agar Allah berikan keselamatan dalam pemanduan kita, ya. Tetapi andai kata tak selamat, ya, nauzubillah lah, ya. Tapi andai kata tak selamat, berlaku kemalangan dan nauzubillah juga, ya, tapi terpaksa sebutlah ni, ini untuk perkongsian yang sebenarnya ramai orang terlepas pandang mungkin, ya, walaupun mengalami kemalangan dan berlaku kematian, ya, kita meninggal contohnya lah, ya. Tetapi pada masa tersebut kita mendengar bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim, insya-Allah kita harapkan kita mati ketika itu dalam keadaan husnul khatimah, kerana mati dalam keadaan sedang memandu dan berlaku kemalangan, tetapi telinga kita mendengar bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim, ya. Itu kelebihannya. Itu yang kadang-kadang orang terlepas pandang, ya. Jadi insya-Allah, ya, itu juga di antara cara untuk kita, ya, mendapatkan mati husnul khatimah, ya. Sebab mati dalam keadaan mendengar bacaan-bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim, ya, jadikan peneman, ya, insya-Allah. Baik, okey, kembali semula pada kisah yang dikongsikan tadi, ya. Allahumma salli ala Muhammad, ya. Allahumma salli ala Muhammad. Memang dalam kenderaan kena ada lah, ya, baca CD ataupun MP3, ya. Sekarang memang jarang sikit lah CD, ya. Orang dah pakai semua MP3, ya. Pastikan ada. Dan dalam phone kita biarlah ada, ya, sekurang-kurangnya berlaku ataupun berlaku sedemikian, ya, boleh kita pasangkan. Dan yang lebih baik lagi, yang lebih afdal lagi, kita sendiri yang baca, ya, baca ayat-ayat suci Al-Quranul Karim, ya, untuk dindingkan diri kita, insya-Allah. Ya, dengan cara itu, ya, benda-benda yang nak ganggu anasir-anasir, makhluk-makhluk halus dan sebagainya ini pastinya akan lari meninggalkan kita, dan kita akan selamat dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Baik, itu saja kot, ya, perkongsian untuk malam ini. Minta maaf kalau ianya sesuatu yang sesuatu yang biasa-biasa je, tapi tak apa, insya-Allah kita akan cuba untuk improve, dan hamba menunggu, ya, kiriman-kiriman cerita-cerita daripada tuan-tuan puan-puan, insya-Allah, ya. Diharapkan ada kesudian daripada tuan-tuan puan-puan untuk kongsikan, ya. Dan sempena hari kemerdekaan ini, ya, kalau boleh, dalam masa yang terdekat, minggu kemerdekaan atau bulan kemerdekaan ini, ya, bolehlah, ya, kongsikan, sebab kita ada masa
daripada 31 Ogos esoknya, ya, atau malam ini, ya, insya-Allah. Dan apa nama ni, sehinggalah kepada Hari Malaysia, ya. Dalam tempoh tersebut, kalau ada rakan-rakan nak hantarkan tentang kisah-kisah berkaitan dengan kemerdekaan, ya, perjuangan bangsa, ya, insya-Allah boleh kongsi-kongsikan. Amba akan cuba untuk sampaikan melalui live sebegini, dan semoga dapat manfaat, ya, perkongsian tersebut insya-Allah. Baik, sekadar itu pertemuan kita untuk kali ini, ya. Nak ajak orang masuk pun tak ada orang tengok lagi. Tadi ada seorang dua masuk, ya, tapi tenggelam timbul, tapi tak ada masalah, ya. Bagi hamba buat live, hamba tak kisah ada orang tengok atau tidak, sebab hamba yakin dan percaya, ya, bahawasanya, ya, oleh kerana live kita ni memang akan direkod dan akan sentiasa ada dalam page, maka insya-Allah, ya, Allah akan panggil, Allah akan jentik hati-hati, ya, mereka rakan-rakan yang memang apa nama tu, yang memang ditetapkan oleh Allah untuk melihat video ini. Pasti mereka akan melihat video ini, ya, insya-Allah, ya, dan di situlah akan datangnya manfaat, ya. Baik, insya-Allah. Baik, sekadar itu pertemuannya. Sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah itu dan kurang itu, yang silap itu datang daripada kelemahan, kekurangan dan kesilapan hamba sendiri, ya. Hamba mohon ampun dan maaf daripada hujung rambut ke hingga hujung kaki, ya, hujung tanjak ini sehinggalah ke hujung kaki, ya. Kalau ada salah dan silap, minta ampun, minta maaf, ya, dan semoga bermanfaat, itu yang paling penting, ya, daripada perkongsian kita ini. Dan Allahumma salli ala Muhammad, apa nama ni, apa kata ni, jika ada, ya, salah dan silap hamba, ya, minta ampun, minta maaf juga, ya, daripada tutur kata, intonasi dan sebagainya, ya. Minta ampun, minta maaf atas segala-gala kekurangan, ya, insya-Allah, ya. Sekali lagi semoga bermanfaat, dan insya-Allah jika tuan-tuan puan-puan merasakan ianya bermanfaat, jangan lupa, jangan simpan seorang-seorang, minta tolong, ya, tik, like dan share, ya. Like dan share, insya-Allah, ya. Semoga manfaat itu berterusan dan sampai ke pada orang lain pula, ya, insya-Allah. Ya, yang kita kejar adalah manfaat akhirat, bukan dunia, ya, manfaat akhirat yang berkekalan sehingga selama-lamanya, insya-Allah, ya. Baik, sekadar itu saja dahulu. Berlama apa nama tu, pasang enjin ni biasa sekejap-sekejap je, tapi oleh kerana nak dapatkan aircon, supaya kurang panas, jadi alhamdulillah, ya. Kalau macam mana pun itu saja, minta ampun, minta maaf sekali lagi, ya. Sampai jumpa lagi di pertemuan akan datang, live akan datang. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan malam ini tepat pukul 12 malam. Jangan lupa kita sama-sama laungkan, dan bukan sekadar laungkan, ya. Kalau boleh angkatlah tangan, berdoa pada Allah, ya, nyatakan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Taala kerana Allah masih memberikan kita kemerdekaan kepada negara kita untuk kita terus memperjuangkan agama, bangsa dan negara, insya-Allah. Baik, sekadar itu sekali lagi pertemuannya. Sekali lagi juga hamba nak minta maaf sebab terpaksa live di dalam kereta, ya. Lighting pun tak bercantik dan sebagainya, banyak kekurangannya. Namun begitu, live perlu diteruskan juga, ya, insya-Allah. Baik, sekadar itu. Ya, sampai jumpa lagi di live yang akan datang atau video akan datang. Hamba sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan terima kasih untuk selama-lamanya. Salam kemerdekaan Malaysia prihatin.